Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Taala. Syukur pada Allah Taala. Malam ni kita tengah hari ni, petang ni kita bertemu dalam rumah Allah Taala, dalam masjid negeri ini. Selepas tadi alhamdulillah kita tunaikan solat fardu maghrib, solat fardu zuhur berjemaah sama-sama. Kemudian kita duduk sekejap dalam tempoh lebih kurang setengah jam sampai pukul 2 kot lebih kurang, insya-Allah kita duduk untuk membicarakan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitab yang kita baca iaitu kitab Sirah Nurul Yaqin yang dikarang oleh Syekh Muhammad Al-Khudari Beg rahimahullah taala, iaitu seorang alim dari Mesir. Jadi 2 minggu lalu kita baca tajuk berkenaan dengan bagaimanakah peribadi baginda sallallahu alaihi wasallam di kalangan kaum baginda Quraisy sebelum baginda diutuskan menjadi rasul. Maksudnya bagaimanakah sifat-sifat ataupun bagaimanakah perjalanan hidup baginda sebelum baginda diutus menjadi rasul. Minggu ni pula kita baca tajuk ma akramahullahu bihi qabla nubuwah, iaitu kemuliaan yang Allah berikan kepada baginda sebelum baginda diutuskan menjadi rasul dan juga nabi. Ini makna perkara-perkara yang Allah anugerahkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, perkara luar biasa yang berlaku kepada baginda sebelum baginda disampaikan wahyu, sebelum baginda diutuskan menjadi rasul. Baik. Jadi dalam kitab ini disebutkan bahawa kurniaan Allah Taala yang pertama kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dalam sirah baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu keberkatan yang Allah Taala berikan kepada keluarga Halimah radhiyallahu anha, yang merupakan ibu susuan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyusu dengan ibu susunya ini selama 2 tahun. Kemudian selanjutnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus duduk dengan ibu susunya ini sampai berusia 4 tahun. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dengan Halimah radhiyallahu anha, Halimah As-Sa'diyah. Sa'diyah itu nama kabilah Bani Sa'ad bin Bakar. Jadi kan itu beliau dipanggil Halimah As-Sa'diyah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dengan beliau selama 4 tahun, 2 tahun menyusu dan 2 tahun lepas tu duduk lagi terus dengan beliau. Lepas tu baru Halimah mengembalikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada ibunya Aminah radhiyallahu anha. Ketika sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang duduk dengan mereka, ketika itu baginda masih lagi bayi, budak. Bahkan anak kecil yang masih menyusu. Ketika itu mereka punya kampung mereka, tanaman mereka dalam keadaan kering kontang, dan juga binatang-binatang mereka kurus-kurus. Tapi bila Nabi SAW duduk dengan mereka, Allah Ta'ala telah berikan keberkatan yang luar biasa kepada keluarga Halimah. Dan keberkatan ini jelas nampak, iaitu pertama pada kambing-kambing mereka. Kambing-kambing mereka bila pulang dari tempat ragut ataupun daripada mana kambing tempat makannya, jadi kambing-kambingnya pulang dalam keadaan dia punya susunya penuh di kantung susunya. Ini keberkatan yang Allah berikan. Sehingga kan jiran-jiran Halimah, kawan-kawannya, mereka mencemburui Halimah.
Kerana mereka tengok sebelum tu Halimah dalam keadaan susah. Tapi akhir-akhir ni tiba-tiba kehidupan Halimah jadi senang dan juga jadi bahagia. Jadi bagaimana ini boleh berlaku? Hakikatnya semua ini berlaku hanya dengan sebab keberkatan hadirnya dan wujudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan keluarga Halimah. Sebab itu Imam Busiri rahimahullahu taala, beliau ada karang satu kasidah dipanggil kasidah hamziah memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, wa idza sakharal ilahu in unasan li sa'idin fa innahum su'ada'u. Mana kalau Allah Ta'ala jadikan ada orang yang mana mereka berkhidmat kepada orang yang hebat, maka mereka itu pun begitu berbahagia. Kalau orang yang mana Allah pilih untuk berkhidmat kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW, maka orang yang berkhidmat itu pun menumpang keberkatan daripada Nabi Muhammad SAW. Fa innahum su'ada, maka mereka pun menjadi orang berbahagia. Jadi kerana apa? Kerana keberkatan itu Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Siapa yang duduk bersama dengan baginda pun mendapat keberkatan daripada Nabi Muhammad SAW. Perkara ini dalam kitab akidah, istilahnya biasa disebut dengan nama irhasat. Irhasat ni makna perkara luar biasa yang berlaku kepada baginda SAW sebelum menjadi Nabi dan Rasul. Kalau selepas menjadi Nabi dan Rasul, maka ia dipanggil mukjizah. Dan mukjizah juga ialah satu bentuk cabaran kepada orang bukan Islam supaya mereka beriman kepada Nabi SAW, maka dipanggil mukjizah. Adapun irhasat ini ialah petanda-petanda bahawa si fulan ini akan menjadi Nabi, Rasul. Jadi ini dipanggil dalam istilah dipanggil irhasat. Jadi peristiwa ini waktu itu Rasulullah SAW belum menerima wahyu daripada Allah Ta'ala, maka ia dipanggil irhasat. Itu yang pertama. Yang kedua, kemuliaan yang Allah berikan kepada baginda sebelum menjadi Rasul ialah iaitu malaikat datang dan membelah dada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan peristiwa ini berlaku ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bersama dengan Halimah ketika baginda tengah main dengan anak-anaknya. Halimah ada 3 orang anak. Ada anaknya nama Anisah, dan ada juga bernama Syaima, dan ada juga yang bernama Abdullah. Jadi anak Halimah ada 3 orang. Jadi ketika Rasulullah SAW main dengan anak-anak Halimah di tempat Halimah, kampung Halimah ni terletak lebih kurang 200 km dari kota Mekah. Dan depan dia Taif lagi. Kalau dari Taif, Mekah pergi Taif 80 km. 80 km ke depan lagi lebih kurang 100 km. 100 lebih lah, 100 km lebih sikit, maka ada kampung Halimah. Kampung ni dulu penempatan ini dipanggil penempatan Bani Sa'ad bin Bakar. Dan dulu Rasulullah SAW tinggal bersama dengan keluarga Halimah di situ. Jadi ketika Nabi SAW berusia 4 tahun, ketika sedang duduk dengan keluarga Halimah ni, tengah main-main dengan anak beliau, malaikat datang dan kemudian membaringkan baginda SAW, membelah dada baginda, mengeluarkan dari dada baginda hati baginda, kemudian membersihkan kotoran syaitan daripada dada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini dipanggil hadza, malaikat tu boleh buang, dia kata hadzu syaitan minka. Maksudnya dibuang kotoran syaitan. Para ulama bagi tahu ini isyarat bahawa dada baginda sallallahu alaihi wasallam ialah dada yang terpelihara, hati baginda terpelihara daripada terkena godaan syaitan yang berbeza dengan orang lain. Kalau orang lain dadanya tidak terpelihara, boleh terkena hasutan dan godaan syaitan. Tapi Nabi SAW sejak kecil lagi, dada baginda dipelihara oleh Allah, tidak terkena godaan dan juga hasutan syaitan. Peristiwa ini berlaku ketika usia 4 tahun. Waktu itu Rasulullah SAW dah boleh cakap dah. Jadi dalam kitab Mawahib Laduniyah ada disebutkan Nabi SAW ketika berusia 9 bulan lagi, 9 bulan, baginda sudah boleh berbicara dengan jelas dan fasih. Ini juga antara kemuliaan yang Allah beri pada Nabi SAW. Kadang-kadang
budak umur setahun, 2 tahun kadang baru boleh cakap, atau mungkin lebih dari itu. Nabi SAW ketika berusia 9 bulan, baginda sudah boleh berbicara dengan jelas dan fasih. Bila peristiwa ini berlaku, anak Halimah yang menyaksikan peristiwa tersebut, mereka berlari-lari pulang bagi tahu pada ayah dan ibu mereka bahawa mereka nampak ada orang lelaki datang pergi, seolah macam mereka kata tangkap tu Muhammad tu, dan kemudian buat scan pada dia. Halimah pun risau, maka dia suami isteri datang berlari-lari dapatkan Nabi Muhammad dan kemudian tanya, anak, apa yang berlaku pada kau? Maka Nabi SAW cerita semua yang berlaku pada baginda kepada ibu dan ayah susuannya. Kedua-dua ayah ibu dan susuan ni mereka pun khawatir, takut-takut, ialah mungkin tak nak tanggung risiko, ialah kadang jaga anak orang. Jadi mereka pun cepat-cepat kembalikan Nabi SAW kepada ibunya Aminah. Sebab itu asalnya Halimah, dia nak kalau boleh Nabi duduk lagi lama dengan dia. Sebab masa lepas dah disusukan baginda SAW ketika sampai usia 2 tahun, Halimah sendiri merayu kepada ibu baginda supaya baginda tidak dipulangkan kepada pangkuan ibunya, bahkan terus duduk dengan beliau. Halimah pujuk ibu Nabi, Aminah. Akhirnya Aminah benarkan. Sebab tu ditambah lagi 2 tahun duduk. Tapi bila peristiwa ini berlaku, Halimah rasa takut, khawatir, takut apa-apa berlaku, maka beliau pun cepat-cepat pulangkan Nabi SAW dari pangkuan ibunya. Sebab tu Rasulullah duduk dengan Halimah 4 tahunnya. Lepas tu duduk semula dengan ibunya Aminah. Tapi duduk dengan Aminah pun tak lama. Lepas duduk 2 tahun dengan Aminah, ibu baginda SAW, ibu baginda kan Aminah namanya, Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab. Lepas tu sama nasab dengan ayah Nabi SAW. Baik. Jadi lepas tu Aminah 2 tahun, lepas tu umur 6 tahun Aminah radhiyallahu anha, ibu baginda sallallahu alaihi wasallam pula meninggal dunia. Barulah Rasulullah duduk pula dengan datuk baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu Abdul Muttalib. Baik. Itu perkara yang kedua. Dan perkara ini sebenarnya ini bukan perkara yang pelik, kan? Kalau ada sebenarnya peristiwa ini dalam kitab sirah dinukilkan. Bahkan peristiwa belahan dada kepada baginda sallallahu alaihi wasallam menurut ulama sirah berlaku 4 kali. Ada pandangan mengatakan 3, ada pandangan mengatakan 4. Tapi kalau dihimpunkan kesemuanya, ada 4 kali peristiwa ini berlaku pada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ada sebahagian daripada orang sejarawan menganggap bahawa peristiwa ini seolah macam mustahil berlaku. Adalah dulu ada penulis-penulis yang mereka mungkin terkesan dengan pemikiran barat, jadi mereka menafikan peristiwa ini. Mereka kata ini adalah satu bentuk simbolik yang bukan berlaku secara hakiki. Antara dia ada tulis pasal perkara ini, tapi para ulama kata ini memang berlaku secara hakikat. Perkara ini bukan mustahil bagi Allah untuk lakukan. Orang yang menafikannya seolah-olah macam menafikan kuasa Allah boleh berlaku. Perkara ini mudah bagi Allah nak berlaku. Dan satu lagi pula, perkara luar biasa bagi para Nabi. Ia bukanlah perkara yang mana maksudnya kita anggap pelik, kan? Kalau kita tengok mujizat para Nabi semua pelik-pelik, luar biasa, kan? Dan kita tengok dalam banyak kisah lah, kan? Mujizat para Nabi ni semua yang luar biasa, pelik-pelik, kan? Tapi pelik pada kita, tapi bukan untuk Allah Ta'ala, mustahil untuk melakukannya. Allah boleh lakukan perkara tersebut, kan? Kita nak operation, ya, perlu kepada injection dan perlu kepada suntikan. Ialah proses pembedahan. Kalau tak pakai itu sakit, kan? Pengsan orang buatnya, maka terpaksa injection. Dan kemudian lepas itu pun bukan terus sembuh, kan? Ini manusia biasa. Tapi untuk Allah Ta'ala lakukan kepada para nabinya tanpa pembedahan yang macam dengan proses pembedahan yang biasa, dan tidak sakit, terus sembuh seperti sedia kala, adalah mudah bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita nak bicara dalam sirah Nabi, adalah lebih hebat daripada itu pun pernah berlaku, kan? Ada sahabat Nabi dulu yang mana pernah terjatuh, dan ketika dalam satu jihad, kemudian lepas tu dia pulang dalam keadaan terjatuh. Kisahnya panjang, cuma saya nak ceritakan kisahnya. Dia terjatuh, kakinya seolah macam terpleot, kan? Terpleot ada ke Melayu pakai? Tak kisahlah, terpleot. Orang kita faham terpleot ke terkehel, tapi makna kaki dia tu seolah patah, terpleot, jatuh. Jadi bila dia pulang,
ke kota Madinah. Jadi sahabat-sahabat dia pergi pangku dia bawa jumpa Nabi SAW. Nabi SAW buat apa? Nabi ambil air liur baginda yang mulia, baginda sapukan di kakinya, serta merta waktu tu kakinya terus sembuh. Ini sahabat ni antara sahabat yang terlibat dalam membunuh Ka'ab bin Al-Ashraf Yahudi, yang dulu ada satu orang Yahudi di Madinah yang mana telah hina Nabi. Maka beberapa orang sahabat telah pergi bunuh dia kerana dia melampau sangat. Kisah ni berlaku tahun 2 Hijrah. Jadi bila nak balik tu, salah seorang tu bila turun daripada rumah orang tu, si Yahudi ni, Ka'ab bin Ashraf ni, terjatuh. Dan kemudian dia tu yang terpeleot tu, kemudian bila bawa pada baginda sallallahu alaihi wasallam, terus baginda sapu, terus sembuh serta merta pada ketika itu. Ka'ab bin Ashraf ni rumah dia masih ada lagi kat Madinah. Sekarang masih ada lagi. Tapi dah pecah separuh dan jadi antara kawasan yang dijaga oleh UNESCO. Okey, baik. Ini yang nombor 2. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, iaitu antara kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi SAW juga sebelum menjadi Nabi dan Rasul, ialah Allah Ta'ala telah tundukkan awan ketika baginda SAW pergi ke Syam. Iaitu ketika panas terik, musim panas, baginda SAW dinaungi awan. Dan awan tersebut hanya menaungi baginda SAW. Dan peristiwa ini sebenarnya berlaku 2 kali. Yang pertama, ketika Nabi SAW berusia lebih kurang 12 tahun atau antara 10 ke 12 tahun, yang baginda pergi bermusafir dengan pakciknya, pergi ke Syam. Dan kemudian sampai di satu tempat yang bernama Busra. Ada satu orang rahib. Rahib tu dinamakan Bahira, atau ada juga yang kata namanya Buhaira, tapi Bahira. Rahib Bahira ni tengok Nabi SAW, dan kemudian dilihat bahawa baginda dinaungi awan. Waktu tu Rasulullah SAW masih budak, umur 10-12 tahun. Dan lepas tu bila dinaungi awan, kemudian dia telah panggil Nabi SAW datang. Diringkaskan cerita, dia bagi tahu pada Abu Talib, dia kata ni budak ni akan jadi Nabi akhir zaman. Jadi kalau dibawa pergi ke Syam, di Syam ada Yahudi, takut nanti Yahudi akan bunuh dia, maka aku nasihatkan kau supaya bawa dia pulang. Nabi SAW dibawa pulang. Jadi ini berlaku yang pertama. Yang kedua, iaitu lebih kurang baginda SAW berusia 20 tahun lebih. Antara 20 tahun, 21, 23, antara 20, dekat-dekat nak kahwin. Khadijah radhiyallahu anha telah hantar Nabi SAW untuk pergi berniaga ke Syam, bawa barang-barang dagangan beliau. Khadijah radhiyallahu anha wanita kaya, waktu itu belum kahwin dengan Nabi SAW lagi. Jadi beliau telah bawa barang-barang beliau, dan beliau suruh hamba beliau yang bernama Maisarah. Maisarah ni hamba lelaki, untuk menemani baginda SAW berniaga ke Syam. Baginda pun pergi berniaga ke Syam. Jadi sama juga bila pergi ke Syam, sampai di Syam, mereka bertemu dengan seorang rahib. Rahib itu namanya disebut dalam kitab sirah, namanya dipanggil Nastura. Nastura. Rahib ahli kitab lah, dia ni orang alim, ahli kitab. Jadi Nastura ni bila lihat Nabi SAW, dia telah tilik baginda. Tilik baginda makna melihat dengan teliti ke anggota badan Nabi SAW. Kemudian Nastura ni bagi tahu kepada Maisarah bahawa ini lelaki ni kamu jaga dia betul-betul, dan kalau dia akan menjadi Nabi, kalau nanti dari Nabi, ikut dia. Dan dia ini ialah orang yang akan Allah anugerahkan kepada dia kenabian, Allah akan muliakan dia. Maisarah bila dengar apa yang disampaikan oleh rahib tu kepada dia, dan selain itu juga dalam peristiwa Nastura ini pun, Nastura ini melihat baginda SAW dinaungi awan. Jadi dalam dua-dua peristiwa baginda dinaungi awan. Satu ketika dengan peristiwa Bahira, satu lagi dengan peristiwa Nastura, yang ini juga berlaku di Busra. Busra ini ialah terletak di pinggir Syam, antara sepadan antara Syam makna Syria, dengan Jordan sekarang. Sepadan antara tu. Jadi dia pun bagi tahu, dia kata ini lelaki ni akan jadi Nabi akhir zaman daripada Maisarah. Tu yang Maisarah bila pulang, beliau menceritakan kepada tuannya Khadijah radhiyallahu anha, yang waktu tu Khadijah radhiyallahu anha janda, bahawa ini Muhammad ni bukan orang biasa. Dia ini ialah orang yang mana mempunyai kelebihan yang luar biasa, dan juga berniaga pun begitu jujur.
dan juga ada perkara-perkara luar biasa yang berlaku pada dia. Dia pun cerita pada Khadijah radhiyallahu anha. Jadi Khadijah radhiyallahu anha memang sejak awal lagi beliau dah memang dengar tentang kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebabkan dalam hatinya tertanam perasaan ingin untuk berkahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana beliau tahu bahawa insya-Allah akan datang nanti Allah akan jadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Ini kerana ini peristiwa ini antara perkara yang ramai orang tak tahu, kerana banyak orang ingat Khadijah nak kahwin dengan Nabi hanya kerana kononnya Nabi pandai niaga. Kan Khadijah Maisarah bila pulang, beliau cerita pada Khadijah Nabi sallallahu alaihi wasallam niaga. Sebenarnya bukan itu saja. Lebih daripada itu ialah bahawa Maisarah juga cerita bahawa di sana bertemu dengan peristiwa-peristiwa yang ni. Sebenarnya Maisarah lihat lagi, ada lagi dari itu. Kalau dalam kitab sirah ada banyak lagi peristiwa yang Maisarah tengok. Peristiwa luar biasa yang berlaku pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain ada awan naungi, beliau ada lihat juga beberapa kali ada unta pernah hilang. Bila Nabi panggil, maka unta tu terus datang. Ada lagi beberapa peristiwa yang berlaku. Maka bila balik itu, Maisarah cerita semuanya kepada Khadijah. Maka Khadijah pun tahu Muhammad ni bukan orang biasa. Maka kerana itu beliau menawarkan diri untuk berkahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya beliau berkahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu bila Khadijah kahwin dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila baginda sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu yang pertama saja dalam Gua Hira, bila baginda pulang, baginda sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada Khadijah radhiyallahu anha tentang apa yang berlaku, iaitu Jibril datang dan Jibril sampaikan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam, iaitu wahyu yang pertama. Maka orang yang pertama sekali beriman kepada baginda sallallahu alaihi wasallam ialah siapa dia? Khadijah radhiyallahu anha. Sebabnya kerana dalam hati beliau lagi seolah-olah dah tersedia kita kata isti'dad ataupun keupayaan untuk terima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab beliau dah awal lagi dengar peristiwa-peristiwa yang luar biasa, dan beliau dah memang ada dengar satu hari nanti Muhammad ni akan menjadi nabi akhir zaman. Kerana itu bila dengar dia Nabi punya apa yang Nabi sampaikan, Khadijah cepat-cepat dan bahkan orang yang pertama beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Nabi ni, orang yang pertama beriman kepada baginda sebelum Abu Bakar radhiyallahu anhu, sebelum Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, sebelum Ummu Aiman radhiyallahu anha, dan sebelum Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu ialah Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Sebabnya kerana beliau memang dah dengar tentang peristiwa yang luar biasa tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan selain itu juga beliau dengar cerita tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Maisarah ceritakan kepada beliau kan. Selain akhlak yang mulia dan juga peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Ini juga peristiwa yang bukan mustahil kan. Saya pernah ada satu kitab sirah yang saya terjemahkan. Saya pernah beri kepada satu orang baca kitab sirah tu. Orang tu dibaca kitab sirah tu. Dalam kitab sirah tu ada cerita pasal kisah yang luar biasa, iaitu Nabi pernah dinaungi awan. Orang ni lepas tu jumpa saya. Dia cakap pada saya, dia tu ustaz, betul ke cerita yang Nabi pernah dinaungi awan? Cara gaya dia bertanya seolah-olah dia menganggap mustahil peristiwa itu boleh berlaku. Ini perkara yang pelik. Seolah-olah macam perkara luar biasa tak boleh berlaku pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkara luar biasa berlaku pada Nabi selepas jadi Nabi dan juga sebelum jadi Nabi. Bukan itu saja, selepas baginda wafat pun kita masih melihat kelebihan dan juga keutamaan yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sambung. Di antara perkara yang luar biasa yang berlaku juga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini yang terakhir sebelum kita tutup majlis, dekat pukul 2 dah. Tuan-tuan pun nak pergi berjabat. Jadi yang pergi berjabat lah, yang tak ada berjabat tu tak adalah kan. Di antara perkara yang luar biasa yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum jadi Nabi dan Rasul, iaitu ada batu-batu dan pokok yang mana di kota Mekah dulu bagi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ada dalam hadis. Bahkan ada hadis sahih. Kan dalam hadis juga diterangkan perkara ini. Dalam hadis pun yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah hadis, Nabi kata, aku masih kenal dan ingat ada batu di kota Mekah yang dulu
sering bagi salam pada aku sebelum aku diutuskan. Dan sampai sekarang aku ingat lagi, kenal lagi batu tu. Ni kenapa Nabi SAW dulu bila baginda SAW pergi buat dakwah dan baginda pergi ni di Mekah, maaf, bukan buat dakwah, bahkan sebelum Nabi SAW melakukan dakwah lagi di kota Mekah, jadi baginda SAW kadang berjalan, ada batu dan juga pokok-pokok yang bagi salam kepada Nabi SAW. Assalamualaikum. Bagi salam. Dan pernah bila baginda nak qada hajat, baginda akan pergi jauh. Inilah makna qada hajat, baginda akan pergi jauh daripada pandangan orang. Baginda sallallahu alaihi wasallam qada hajat, buang air. Jadi bila baginda pergi itu, baginda dengar bahawa semua pokok dan juga batu yang baginda lalui, semuanya ucapkan salam kepada baginda. Bagaimana mereka ucapkan salam? Mereka ucapkan salam, as-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. As-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Bila baginda toleh kiri kanan, belakang, baginda tak lihat siapa. Jadi rupanya yang bagi salam tu pokok dan batu. Lepas Nabi SAW dah jadi Nabi dan Rasul, Nabi sampaikan dalam hadis dalam Sahih Muslim, baginda kata, aku kenal lagi ada batu yang dulu pernah bagi salam pada aku. Dulu masa di kota Mekah bagi salam pada aku. Hadis tu riwayat Sahih Muslim. Baginda kata sampai sekarang aku kenal lagi. Maknanya Nabi betul seolah kalau sekarang aku nak tunjuk pun aku boleh tunjuk lagi. Tapi tuan-tuan jangan tanya saya lah di mana batu tu, mana saya tahu. Kan? Mungkin ada lagi, mungkin tak ada, wallahualam, Allah Maha tahu. Tapi cuma di kota Mekah antaranya iaitu Allah Taala anugerahkan, iaitu apa dia? Batu-batu dan juga pokok bagi salam pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sebenarnya ialah isyarat. Isyarat ni makna petanda. Atau bisyarah ni makna khabar gembira kepada baginda bahawa akan datang baginda akan jadi Nabi dan Rasul. Ini persediaan Allah bagi. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, sebagai penutup, maka ini bukan perkara yang kita kata persoalan yang begitu besar sampai kadang boleh ke, kadang ada orang mungkin bertanya bahawa ini boleh ke berlaku. Ada setengah penulis barat dan bahkan sebagian dari penulis Mesir pun kadang-kadang terkesan dengan kadang pemikiran barat. Mereka mengatakan bahawa mukjizat baginda, irhasat yang berlaku pada baginda ni simbolik, bukan benda yang berlaku secara hakiki. Orang beriman, kita beriman bahawa ia berlaku hakiki, bukan simbolik, bukan berlaku secara majazi, bahkan memang berlaku secara benar. Ia bukan metafora, kan? Bukan, bahkan memang berlaku secara hakiki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Ini juga berlaku kan pada Allah boleh tukar, kan? Daripada batu, daripada tongkat Nabi Musa AS dalam Quran, Allah tukar kan. Fa'alqahu fa'idha yahayyatun tas'a. Kan Allah kata ni daripada tongkat Nabi Musa AS Allah tukar jadi apa nama? Jadi ular. Ayat Quran Allah beritahu kan Nabi Musa AS ketuk batu. Kan fadrib bi'asakal hajar fanfajarat minhu 12 aina qad alima kullu unasin mashrabahum wa dhallalna alaihimul ghamama wa anzalna alaihimul manna wassalwa. Allah cerita dalam Quran. Dalam Quran Allah bagi pada Bani Israel, Nabi Musa AS bersama dengan mereka ketika berada di padang, mereka lapar, Nabi Musa ketuk batu. Daripada batu Allah keluarkan mata air, 12 mata air. Mereka makan, minum mata air itu. Allah turunkan lagi man ni seolah macam madu. Allah bagi pada mereka salwa ni iaitu burung macam burung puyuh. Allah berikan kepada Bani Israel ketika berada di depan lautan, Nabi Musa AS ketuk laut, Allah belah lautan. Dan ini Allah boleh buat. Kalau lautan yang besar pun Allah boleh buat, maka lagilah juga Allah lakukan pada Nabi Muhammad SAW. Baik, semoga kisah yang kita dengar dan kisah yang kita baca daripada sebahagian daripada peristiwa yang berkaitan dengan junjungan besar kita yang paling agung Nabi Muhammad SAW, ia menambahkan kecintaan kita pada Nabi SAW. Dan juga dengan bacaan sirah ini menarik keberkatan dan rahmat daripada Allah Ta'ala. Dan ini juga amalan soleh. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala, bertawassul kepada Allah Ta'ala dengan amalan soleh kita ini, baca sirah baginda SAW ini, supaya Allah bantu umat Islam di seluruh dunia. Khususnya Allah berikan bantuan kepada umat Islam di Palestin, di Gaza, dan Allah bantu pada mujahidin di sana. Dan Allah bebaskan Masjidil Aqsa daripada cengkaman Yahudi Zionis. Allah kembalikannya ke tangan umat Islam semula. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.